Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Para pencinta ilmu, dalam rancangan Cinta Ilmu tentang sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasih sekalian. Sedar tak sedar kita berbincang episod demi episod. Kita berada pada tahun ke-10 kenabian junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin merasai apa yang dirasai oleh Rasulullah, kerana apabila kita boleh merasai apa yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah mungkin insya-Allah kita akan dapat memahami apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah dalam pengajian ataupun ilmu Nabi yang nak disampaikan dengan lebih besar lagi. Baik, kali ini kita membincangkan tentang yang disebut sebagai tahun duka cita, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Am Al-Khuzni. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat hazan, al-hazanu ataupun al-huznu. Baik, apakah beza di antara kalimah al-hazan dan al-huznu, al-hazanu dan al-huznu? Baik, hazan adalah perasaan sedih, dayyiq al-qalb, dalam hati seseorang yang merasai bersangatan sedih. Baik, apabila dalam Al-Quran ingin menggambarkan tentang bersangatan sedihnya, bukan sekadar sangat sedih tetapi bersangat-sangatan sedihnya, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah al-huznu. Supaya sekarang kita dapat memahami, bila kita melalui satu tahun yang dinamakan sendiri oleh Rasulullah sebagai Amul Huzni, bukan Amul Hazni. Bezanya sedikit pada fathah dan dhammah barisnya. Tetapi memahamkan kepada kita betapa tahun itu memang Rasulullah berada dalam keadaan yang dayyiqun syadidun, yakni bersangatan sedih dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita sebagai umat Nabi yang nak mempelajari sirah Nabi, nak cuba faham sedih itu di mana. Baik, untuk kita memahami, kita setelah faham dalam episod sebelum ini kita bercerita bagaimana kesengsaraan yang ditanggung oleh Rasulullah bersama dengan isteri Nabi dan keluarga Nabi dan mereka yang berada pada Syaib, ya, pada perumahan ataupun satu kawasan terpencil Syaib Abu Talib. Maka pada ketika itu mereka telah melalui pengepungan yang sangat dahsyat, sehingga di akhirnya tidak ada langsung bekalan makanan. Kita lelehkan air mata, bahkan kita mungkin menangis ketika kita sedap makan dalam keadaan makanan yang berbagai mata lauk. Rasulullah terpaksa memakan pucuk-pucuk tamar untuk melangsungkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa pada akhir tahun ini, yakni tahun ke-10 itu, maka pada ketika itu orang musyrikin telah mengakhirkan pengepungan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi boleh balik hidup seperti biasa. Dan pada tahun itulah kita mendapati bahawa berlaku kewafatan ataupun kematian dua orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Izinkan saya berada di tahun ini dan tahun sudah contohnya. Sekarang kita dapat lihat betapa kita telah bebas daripada pengepungan tersebut. Tetapi sepanjang pengepungan yang kita telah ceritakan bagaimana Abu Talib seolah-olah tidak pernah tidur siang atau malam kerana terlampau menjaga Rasulullah. Bagaimana Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berhabis-habisan untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenting Nabi, juga seolah-olah tidak ada daripada waktu-waktu itu yang Siti Khadijah dan Abu Talib mengecap nikmat rehat. Kerana apa? Sentiasa menjaga Rasulullah. Marilah kita cuba merasai bahawa pada tahun ini kedua-dua orang yang disayangi oleh Nabi
telah dijemput pulang oleh Allah. Ya, mu'arrikh, kalau kita tengok dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ibn Kathir menuliskan khilaf di kalangan para ulama tarikh, sama ada yang meninggal terlebih dahulu adalah Abu Talib ataupun meninggal terlebih dahulu adalah Siti Khadijah. Tetapi kebanyakan daripada mu'arrikh ataupun tokoh sejarah memberitahu bahawa yang terlebih dahulu dijemput pulang oleh Allah adalah Abu Talib. Dan kemudian tak lama selepas itu, ya, selang hanya beberapa tempoh, bahkan dalam buku ini menceritakan bahawa setelah 3 bulan kewafatan Abu Talib, maka wafat pula Siti Khadijah binti Khuwailid. Apa yang kita ingin rasakan bahawa Rasulullah yang pada ketika itu masih dianggap sebagai pada awal-awal dakwah, setelah 2 tahun tak boleh nak berdakwah. Dan 3 tahun, maaf saya, 3 tahun tidak boleh berdakwah, dan kemudian sekarang dibebaskan daripada pengepungan tersebut, maka pada ketika itu Nabi memulakan dakwah dan mendapati pada ketika itu orang yang membenteng Nabi, Abu Talib, telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mengajak kita sedikit, ya, merasai perasaan dan pengalaman tatkala dikhabarkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang bapanya dalam keadaan sakit tenat. Ya, bapanya dalam keadaan sakit tenat. Maka Rasulullah pergi pada ketika itu ke rumah Abu Talib dan mendapati bahawa di rumah Abu Talib dipenuhi dengan pembesar-pembesar Quraisy. Ya, kerana Abu Talib adalah merupakan orang yang terhormat di kalangan pembesar-pembesar daripada Quraisy. Di sana ada Abu Sufyan ibn Harb, di sana ada Abu Jahal, di sana ada Umayyah ibn Khalaf, dan ramai di kalangan pembesar-pembesar. Dan mereka berada di sekeliling Abu Talib yang sedang berbaring di atas pembaringan kematiannya. Pada ketika itulah semua yang saya kasihan, Nabi SAW datang dan kemudian membisikkan kepada Abu Talib agar menyebut kalimah La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La syarika lahu, dan tidak ada syarikah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mendapati pada ketika itu hingar-bingar bagaimana mereka-mereka yang membenci Rasulullah dengan seruan tersebut. Apa yang berlaku seterusnya kita tengok insya-Allah selepas kita berhenti rehat sebentar. Perasaan seorang anak, walaupun Nabi adalah merupakan anak saudara, bahkan anak angkat kepada Abu Talib, tetapi tidak ada orang yang Nabi membesar melainkan membesarnya dengan kasih sayang Abu Talib. Sehingga Nabi SAW memanggil Abu Talib dengan panggilan Abi, wahai ayah. Dan sekarang sedang terbaring dalam keadaan nafasnya yang tercungap-cungap pada ketika itu, untuk berada pada akhir kehidupannya. Rohnya telah sampai ke ghargharah. Dan diceritakan betapa Nabi menginginkan pada ketika itu agar Abu Talib menyebut La ilaha illallah wa la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada syarikat sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika bising pembesar-pembesar dan mereka memastikan bahawa Abu Talib berada pada millah, keturunan mereka yang tidak mengikut Nabi SAW, dan dikatakan pada ketika itu Rasulullah meninggalkan dan pada ketika itu menghembuskan nafas yang terakhir Abu Talib. Maknanya Abu Talib wafat ataupun meninggal dunia. Itulah kesedihan yang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Mungkin sedikit kalau kita melihat, ya, untuk kita melihat, maka para ulama ada yang membincangkan tentang Abu Talib, bagaimana kematian Abu Talib. Ada yang menyatakan bahawa dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dan ada juga di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau kita melihat dalam catatan Imam Suyuti sebagai contoh, Syekh Zaini Dahlan, Mufti Makkah sebagai contoh, menuliskan hujah-hujah mengatakan bahawa sebelum Abu Talib menghembuskan nafasnya yang terakhir,
maka beliau telah menyebutkan kalimat keluar daripada mulutnya adalah kalimah la ilaha illallah. Dan ini disaksikan dan diakui oleh Abbas bin Abdul Muttalib yang menyatakan kepada Nabi SAW. Dan kerana itulah kita mendapati bahawa apa yang kita ingin rasakan dalam Amul Khuzni adalah bagaimana keadaan Rasulullah yang berjuang tetapi dia tidak dapat mendengar pada telinga dia. Sebab tu dikatakan bahawa ketika Abbas bin Abdul Muttalib memberitahu kepada Nabi bahawa aku mendengar, maka Nabi berkata la asma', aku tidak mendengar. Dan inilah, cuba bayang Nabi betapa sayangnya seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok Ibnu Katsir sebagai contoh membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak pernah boleh memberi hidayah pada siapa orang yang engkau sayang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada sesiapa yang ia kehendaki. Jadi Abu Talib, dalam hadis kemudian Rasulullah menyebutkan betapa setelah kewafatan Abu Talib, yang selama ini orang-orang Quraisy rasa mereka itu kena berhati-hati tentang Rasulullah kerana hormat kepada Abu Talib. Tetapi dengan wafatnya Abu Talib, Rasulullah setiap hari dikatakan pulang ke rumah dalam keadaan kepalanya dipenuhi dengan tanah, kerana telah dimalukan dan diaibkan dan disakitkan oleh orang-orang Quraisy. Begitulah kesan yang ditanggung oleh Nabi dengan kewafatan Abu Talib. Bukan hanya kisah bagaimana adakah dia mati dalam keadaan beriman ataupun tidak yang menjadi perbahasan di kalangan ulama. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kesan dakwah yang berlaku pada Nabi yang menanggung kesakitan tersebut. Dan pada ketika itulah, ketika tekanan makin berat ditanggung oleh Nabi. Dan Nabi adalah seorang Rasul yang melihat kewafatan ini dan terus melakukan dakwah pada ketika itu. Dalam tempoh 3 bulan kemudian, wafat pula seorang yang Nabi sangat sayang. Seorang yang Nabi menyatakan sayangnya bersangatan. Kita telah sebutkan tentang kelebihan Siti Khadijah dalam episod kita yang sebelum-sebelum ini. Untuk saya bawa pada kali ini supaya kita dapat rasa maksud huzni yang ditanggung oleh Nabi tersebut. Seorang yang menghabiskan hartanya. Sebab tu ketika di Madinah, Nabi setiap kali menyembelih, bahagian pertama daripada sembelihan Nabi diminta kepada sahabat Nabi untuk menghantar kepada keluarga Siti Khadijah, sahabat-sahabat Siti Khadijah. Sehingga ada isteri Nabi yang merasa cemburu kepada Siti Khadijah. Dan cuba bayang, sekarang Siti Khadijah pula yang terbaring dalam tempoh kesakitan, kesedihan, dayiq al-qalb yang ditanggung oleh Rasulullah atas kewafatan yang pertama tadi. Maka sekarang Rasulullah berhadapan dengan kewafatan yang kedua, yakni Siti Khadijah binti Khuwailid. Orang yang memberikan semua hartanya kepada Nabi, orang yang berbaring sambil berkata, sekiranya apa saja yang ada padaku, wahai Rasulullah, akan kuberikan kepada engkau untuk membangunkan agama ini. Dua keadaan inilah semua yang dikasih sekalian untuk kita duduk sejenak dalam rancangan Cinta Ilmu ni, untuk kita duduk sejenak dan kita berfikir betapa beratnya, sempitnya dalam hati Nabi SAW. Dan ini menepati kenapa tahun itu, walaupun Nabi hidup selama 63 tahun dan berhadapan dengan pelbagai isu dan keadaan, tetapi tidak ada satu tahun yang Nabi namakan sebagai tahun itu sebagai Amul Khuzni, sebagai tahun duka cita, tetapi dinamakan tahun duka cita pada tahun ini, tahun ke-10 kenabian, semata-mata kerana nak memberitahu kepada kita betapa beratnya sesuatu yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendapati adakah Nabi SAW, ini perlu juga kita fahami. Setengah kita memahami bahawa bila Nabi itu sedih, macam kita lah, bila dah sedih mungkin kita nak cuti sebulan, mungkin kita kena ambil masa. Tetapi adakah itu yang berlaku pada Nabi SAW sebagai Rasul utusan Allah?
Tahun duka cita bukan menghentikan dakwah Nabi, tetapi umat berkongsi rasa dengan Nabi. Untuk lebih faham, kita sambung lepas daripada ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita pada blok akhir untuk kita memahami bahawa ada satu tahun daripada hayat Nabi dinamakan sebagai tahun yang bersangat-sangatan duka cita Nabi SAW, dan tadi kita telah kongsikan. Tetapi adalah penting untuk kita faham, adakah Nabi bila bersedih macam kita sedih? Ya, tak buat kerja mungkin, saya perlukan masa. Adakah itu Nabi SAW? Nabi tidak begitu. Kerana Nabi SAW dalam berhadapan dengan saat yang paling berat tersebut, Nabi terus melakukan dakwah. Nabi keluar pada setiap hari. Bukanlah kesedihan itu menjadi alasan untuk Nabi kemudian bersikap sebagai seorang yang down, orang yang lemah semangat, tetapi Nabi terus memberikan dakwah. Nabi menyampaikan dakwah. Sehingga kalau kita mendapati bahawa ada satu kisah besar yang tercatat dalam tarikh, kitab tarikh, dan di sini dikatakan bahawa Rasulullah SAW mendapat perkhabaran berita daripada usaha dakwah Nabi SAW kerana datangnya utusan daripada Najran. Ya, Najran ni adalah sebuah negeri yang kebanyakannya dianuti oleh orang-orang agama Nasrani yang letaknya di antara Makkah dan Yaman. Baik, di antara Makkah dan Yaman tersebut, kita tahu bahawa kisah ini kena undur balik ke belakang, bagaimana ketika Nabi menghantar para sahabat buat hijrah pertama ke Habasyah. Dan Habasyah pada ketika itu, mereka-mereka di sana, rajanya dan rakyatnya menganut agama Nasrani. Jadi khabar tentang adanya mereka yang beragama dengan agama Islam telah menjadi tular pada ketika itu dan sampai ke Najran, yang menyebabkan bahawa orang-orang di Najran telah menghantar wakil pada ketika itu untuk datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka datang bertemu dengan Nabi, lantas berdialog dengan Nabi, bertanya persoalan-persoalan agama dengan Nabi. Apatah lagi kita tahu bahawa Nasrani bergantung kepada ataupun ada kaitan kesamaannya kerana dianggap sebagai agama samawi. Agama yang datangnya daripada langit, artinya agama yang ada ajarannya berdasarkan kepada wahyu yang Allah turunkan kepada seorang Rasul. Maka dengan sebab itu, Masya Allah, cuba bayang, kalaulah begitu payah selama ini untuk mengislamkan orang-orang Makkah yang keras hati mereka, Allah datangkan kepada Nabi pada tahun yang dianggap tahun duka cita tersebut berita gembira, yang mana mereka tersebut apabila Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah merupakan satu benda yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang melihat kepada buku sejarah, kita akan mendapati bahawa di antara perkara yang Rasulullah lakukan setelah melalui Amul Khuzni tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala telah menulis dalam tinta takdir perjalanan Nabi bahawa Nabi berkahwin dengan Sa'udah binti Zam'ah, Ummul Mukminin, dan kemudian Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Semua kisah ini berlaku pada tahun yang dianggap sebagai tahun duka cita supaya membetulkan kefahaman kita, beranggapan bahawa sebenarnya Nabi SAW dengan Nabi melalui kesedihan tersebut, tetapi Nabi melalui kehidupan biasa demi untuk menyampaikan ajaran Islam tanpa pernah berhenti walau sedikit pun. Kerana itu tidak hairan semua yang saya kasih sekalian, kemudian daripada itu pada episod yang akan datang, insya-Allah kita akan dapat melihat bagaimana dalam kegairahan Nabi ataupun dalam Nabi menerima tekanan daripada Amul Khuzni,
dan Nabi SAW membuat satu keputusan penting dalam perjalanan dakwah Nabi. Nabi telah melakukan dakwah di kota Taif. InsyaAllah, lihat sedikit sedutan untuk episod akan datang. Di tangan mereka adalah batu, kayu dan tulang-tulang unta. Saat itulah mereka mula merejam Nabi SAW. Rasulullah telah dibaling dengan batu sampai pecah betis Nabi. Alhamdulillah, marilah istiqamah kita dalam kita menelusuri sirah Rasulullah SAW, kerana untuk kita pastinya dia memberi satu pedoman penting bagaimana kita bersikap ketika kita diuji. Adakah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita memberi alasan bahawa aku patut mengendurkan sebarang amanah dan tanggungjawab kita. Sekiranya kita bersedih, Rasulullah melalui kesedihan yang jauh lebih payah, tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa kesedihan adalah naluri kehidupan manusia, tetapi yang terpenting adalah bagaimana setiap daripada kita melangsungkan kehidupan, melaksanakan tanggungjawab. Jumpa lagi pada episod akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.